Okey, sekarang ini kita ada dua complex number. Okey, kita ada Z, kita ada W. Okey, kemudian dia ada syarat tambahan. Ini dalam soalan exam nanti kamu tengok, dia kalau ada syarat tambahan, kamu kena tengok A ni adalah non-negative integer of A. Maksudnya A tu sentiasa positif. Jadi kalau kita buat pengiraan, pastikan A ni pilih nilai yang positif. Non-negative integer. Maksudnya positif tu. Okey, jadi kita gunakan syarat yang pertama ni. So saya tulis Z equals to 6 plus ini untuk A. Kemudian W pun kita ada A plus 3I. Okey. Sekarang ni kita nampak ada simbol modulus. So ingat kalau kita nampak modulus untuk complex number, ingat untuk complex number, katakan Z equals to A plus BI, maka modulus tu maksud dia bukan nilai tu sentiasa positif. Dia adalah formula untuk A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kita tak masukkan I tu sekali. Kita cuma ambil nombor je. Okey, so ingat complex number, modulus tu sama dengan square root of A squared plus B squared. Yang I ni kita tak ambil. Okey, jadi kalau kita tengok balik punya syarat, kita nak modulus of W 1/3 modulus of Z. Kita gunakan syarat ni. Soalan dia nak cari A. Kita nak cari apa ni? Find the value of non-negative. Okey, maknanya kita nak cari A. Okey, kita tengok modulus of W, kita kena gunakan formula square root of A squared plus 3 squared. Itu formula dia. Sama juga untuk modulus of A. Modulus of Z, so kita akan gunakan square root of 6 squared plus 9 squared. Jadi pastikan I itu jangan masukkan. Kita cuma ambil nombor saja. Okey, kemudian bila kita nak hilangkan kuasa, kita kena ambil kuasa kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Jadi kita akan dapat A squared plus 9 equals to, ini jangan lupa. Ini ramai yang pelajar ni dia akan tersilap kat sini. Sebab ingatkan kuasa 2 ni hanya untuk square root. Dia sepatutnya termasuk untuk 1/3. 1/17 ni boleh bagi 9 tak? 13. Dapat 13 ni? Okey, dapat 13. Okey, jadi A kuasa 2 tambah 9 sama dengan 13. Maka A kuasa 2 sama dengan 4. Okey. Disebabkan syarat soalan tadi more than 0, maka A ni satu jawapan je. Kalau tak, asalnya dia akan ada plus minus. Itu gunanya kalau ada syarat tambahan dalam soalan. Okay? Supaya kita jangan bagi jawapan dalam bentuk plus minus. Ni asalnya adalah plus minus. Tapi jawapan akhir pilih satu saja. Okey. Daripada situ kita akan dapat W ni asalnya adalah A plus 3I. Asalnya A plus 3I. Disebabkan A tu kita dah ada, maka kita gunakan 2 tambah 3I. Soalan kata hence. Soalan nak apa tadi? Tak dengar lah. Okay, hence express W in polar form. Okay. Bila sebut je polar form, kan? Bila sebut je polar form, polar form. Okay, so W equals to R cos theta plus I sin theta. Okay. Yang R ni maksud dia adalah modulus. Ingat, R ni adalah maksud dia modulus. Yang theta ni maksud dia adalah argument. Argument of Z. Okay. Argument of Z. Okay, jadi kita akan tengok. So W ni kita dah ada dah. Okey. Tapi kalau kita nak cari argument, selalunya kita kena lukis. Kita kena lukis 2 tambah 3I ni berada di mana. Okay. Kalau saya lukis X 2 Y tu 3, kan? Maka dia berada pada sukan yang pertama.
Bila sukan yang pertama, maka argument kita mudahlah. Okey. Kalau sukan yang pertama, maka argument tu sama dengan alpha. Kan? Okey. So kita akan ambil, sekarang kita tulis je modulus of W sama dengan square root of 2 squared plus 3 squared. 9 tambah 4 tambah 9, 13. Okey, ini dah settle. Kemudian untuk argument theta ni kita boleh gunakan inverse of B over, ataupun kita ambil 3 over 2. Okay. Kita akan ambil Y bahagi dengan X. Ini kalau kita guna kalkulator, ini pastikan guna radian, 0.983 radian. Okay. Maka W sama dengan set 13 and cos 0.983 plus I sin. Okey, jadi jawapan kita biar sampai sini je. Sampai sini je. Tapi jangan kamu pergi nilaikan pula cos 0.983. Tak payah nilaikan. Ini pun tak payah nilaikan. Inilah bentuk polar form. Ini contoh je, tak ada kaitan dengan soalan. Katakan saya ada Z equals to 2 minus 3I. Ini contohnya ni. Ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak cari yang pertama Z, modulus of Z. Ini adalah square root of negatif I itu kita tak masukkan. So kita akan dapat 4 tambah 9, 13. Okey. Saya nak tunjukkan kalau tadi berada pada skuan pertama. Sekarang ni kalau dia berada pada skuan yang kedua. Kalau katakan dia berada pada skuan yang kedua. Kan? Okey, kalau berada pada skuan yang kedua, ni saya gerakkan dulu. Yes. Cantik sikit. Okey, kalau skuan yang kedua, ni maksud dia X tu 2. Oh, bukan kan. Ni 2. Ni 2. X, Y tu negatif 3. Maka dia berada pada skuan yang keempat. Bila keempat, argument tu dia sama dengan negatif alpha. Okay. Argument tu dia sama dengan negatif alpha. Kalau skuan yang pertama, argument tu sama dengan tadi lah, alpha. Alpha tu adalah inverse of tangent. Sebenarnya alpha tu adalah inverse of tangent. Yang dia tukar ni. Okay, alpha ni adalah inverse of tangent. B over A. Okay. Ini kalau saya refer pada Z A plus BI. Maka alpha tu adalah inverse of tangent. Kalau skuan yang pertama, theta ni sama dengan alpha. Kalau skuan yang kedua, argument tu dia sama dengan pi tolak alpha. Kalau skuan yang ke berapa ni? Ketiga. Argument tu sama dengan pi plus alpha. Okey. Kalau yang ini berapa? Okay, betul dah tu. Okey. Okey, boleh? Jadi kalau kita nak cari argument untuk soalan macam ni, so argument of Z dia sama dengan negatif alpha. Inverse of tangent 3/2. Okey, jangan ambil negatif 3/2. Kita ambil positif je. Okey. Ini kalau kita gunakan shift. Ini berapa ni? Cuba tengok. Tangent 3/2. Oh, tapi pastikan guna radian. Maka kalau saya nak tukar dalam bentuk polar form, so jawapan untuk polar form
Z sama dengan R. R tu adalah ni, punca 13. Kemudian kan kita ada tadi cos negatif 0.983 tambah dengan I sin, ini formula tadi, negatif 0.983. Okey. Kemudian untuk jawapan akhir kita kena tengok. Sekarang ni kita berada pada skuar yang keempat. Skuar yang keempat, cos kita positif ke negatif? Skuar yang keempat positif. Maka untuk yang ni kamu boleh tukar ni. Kamu boleh tukar kepada cos 983. Kalau sin positif ke negatif? Kalau sin itu yang kita boleh tukar kepada penulisan I sin. Okey. Ni contoh. Okey. Contoh kalau dia bukan berada pada skuar yang pertama. Soalan yang kita buat tadi, dia berada pada skuar yang pertama. So kita nampak macam mudah sangat. Tapi dalam exam ni kamu kena sedia lah. Kadang-kadang dia akan tanya skuar yang kedua. Kadang dia tanya skuar yang keempat. Jadi kamu kena tahulah. Pengiraan dia sama. Cuma yang dekat sini kamu kena hati-hatilah. Bila kita nak cari alfa, pastikan yang negatif ni jangan ambil. Jangan ambil negatif. Jangan ambil negatif kat sini. Walaupun kita nampak negatif 3/2 kan. Okey, jangan ambil negatif 3/2. Okey, ambil nilai positif. Kalau payah sangat, kamu letak je minus tangent. Ini bukan tangent ni, ini inverse of tangent. Kan? Inverse of tangent. Inverse of tangent. Okey. 3/2. Kalau payah sangat, letak je modulus kat sini supaya nilai dia sentiasa positif. Okey, kita nampak ada simbol modulus. Ada simbol modulus. Jadi kamu kena ingat balik nota kita. Yang pertama, kalau modulus tu lebih besar, maka bila kita pisahkan dia mesti guna O. Okey, sebab greater than O. Kemudian yang kedua, kamu kena ingat bila diguna simbol lebih kecil, hilangkan modulus, maka kita akan gunakan N. Okey. Ini sebab less N, less than. Okey. Okey. Yang ini, nota yang ini dengan syarat kita akan pecah dua ni kalau ada modulus. Kalau ada modulus. Nanti bila kamu jumpa soalan, katakan soalan tu katakan X tambah 3 lebih besar daripada 1. Ini jangan kamu pergi pecah pula. X tambah 3 besar 1. Oh. X tambah 3 less than 1. Ni siapa yang buat ni salah. Salah. Okey. Bukan kita tengok kalau simbol lebih besar je mesti pecah dua. Tengah-tengah dia O. Kita bukan tengok yang tu. Kita tengok sebab ada modulus ni. Sebab ada modulus ni. Ada modulus ni baru kita pecah. Hilang modulus dia akan ada dua. So ingat tu. Ini ada yang hafal nampak je lebih besar terus pecah dua. Tak boleh. Dia bukan sebab lebih besar tu kita pecah dua. Kita pecah dua tu sebab ada modulus. Ada modulus ni. Barulah kita pecah dua. Okey? Jadi samalah untuk soalan yang B ni. Okay, kita ulang balik untuk soalan B. Okey, jadi kita akan terus. Ini saya akan hilangkan modulus, maka mesti ada dua lah. Okey, lebih besar saya guna O. Kemudian satu lagi less than. Okey. Satu lagi kamu kena ingat. Yang ini akan ikut soalan. Yang ni dia mesti lawan daripada soalan. Okey? Nampak tak dia punya perubahan ni? Ni asal. Yang ni perubahan. Kalau lebih besar dia tadi lebih kecil. Dia sama dengan. Okey? So ingat, kita pecah dua ni sebab modulus. Sebab modulus ni. Pecah dua.
Kalau tak ada modulus, tak boleh pecah 2. Okey, ini nanti kamu selesaikan ni. Sebelah kiri akhirnya kamu akan dapat X kuasa 2 tolak 9X tambah 18. Lebih besar dan sama dengan kosong. Jadi pula nanti kamu selesaikan X kuasa 2 tolak 9X tambah 20. Okey, kemudian kamu fakturkan. Okey, kamu fakturkan. Ini nanti kamu tengoklah balik ni. Okey, yang ni pun sebenarnya boleh faktur juga. Okey. Kemudian dari segi istilah, kita namakan dia sebagai ZOF. Okey. Ini dari segi istilah dia, nama dia adalah ZOF, zeros of factor. Zeros of factor. Okey, yang pertama nilai sempadan kita adalah 3. Nilai sempadan kita satu lagi 6. Yang ni nilai sempadan kita 4. Nilai sempadan satu lagi 5. Okey. Jadi ingat, bila inequalities, yang step seterusnya kita jangan terus bila dapat 3 disebabkan nilai besar, buat je X lebih besar dan sama dengan 3. Satu lagi X lebih besar dan sama dengan 6. Salah lah. Sebab daripada sini dia takkan semudah tu kita akan dapat jawapan. Yang ni pun sama juga. Walaupun kita dapat 4 dengan 5, disebabkan soalan yang lebih kecil, kamu buat je lebih kecil, lebih kecil. Kalau buat cara tu salah. Okey, sebab bila inequalities dia tak semudah tu dapat jawapan. Dia mesti melalui proses sign table, ataupun kalau dia quadratic, kamu kena buat graf. Saya galakkan buat graf lah. Buat graf. Zaz. Tak payah nanti. Okey. Ingat, walaupun apa jenis soalan yang besar ke lebih kecil, graf kita sentiasa sama. Kalau bersambung, maksud dia untuk kawasan negatif. Kalau terputus, untuk kawasan lebih besar daripada kosong ataupun more than 0. Okey? Jadi bila kita gunakan graf ni, nak pilih kawasan mana? Kita rujuk kepada sebelum kita buat graf. Bukan daripada punca soalan. Sebelum kita buat graf. Simbol dia lebih besar. Bila lebih besar, nak pilih kawasan mana? Positif ke negatif? Positif. Maka kita pilihlah kawasan yang terputus. Cara nak tulis jawapan, daripada 3. Okey, sebenarnya dia daripada 3. Tapi dia bergerak ke kiri. Bila ke kiri lebih kecil. Sama yang satu lagi ni. Sempadan dia 6. Tapi daripada 6, dia bergerak ke kanan. Itu yang lebih besar tu. Kadang-kadang ada juga pelajar ni tak settle lagi yang ni. Okay? Nombor sempadan dah ada. Tapi kita dah tak erti pula. Ini lebih besar ke lebih kecil. Jadi cara dia, kita ambil je dulu X dengan 3. Tengok. Graf kita daripada 3 dia bergerak mana? Kanan ke kiri? Kalau ke kiri, lebih kecil. Kalau 6 pula, tengok. Dia bergerak ke mana? Ke kanan. Bila ke kanan, guna besar. Okay? Sama cerita dengan yang ni. Yang ni pun sama. Kita akan buat graf 4 dengan 5. Tak perlu cantik sangat ni. Okay? Okay, macam tu lah lebih kurang. Maka, bila kita nak ambil jawapan, pastikan kalau bersambung untuk negatif. Kalau terputus untuk positif. Maknanya graf kita ni boleh digunakan untuk menjawab soalan lebih kecil atau lebih besar. Graf yang kita buat ni. Kemudian nak pilih kawasan di mana? Rujuk balik soalan. Kita menggunakan less than 0. Maka pilih kawasan mana? Ya, betul. Maka disebabkan negatif ni, cara penulisan dia bersambung ni, bersambung. Bila bersambung, kita akan buat antara 4 dan 5. Penulisan dia mesti lebih kecil. Ni tadi ada sama dengan. Okey. Bila bersambung, inilah cara penulisan dia. Kalau bersambung. Kalau terputus, ini cara penulisan dia. Jangan kamu nak pergi ubah-ubah pula. Katakan ni asyik macam ni je, saya nak buat lebih besar. Lebih besar daripada X. Salah lah. Dia tak boleh jadi. Katakan kamu nak ubah. X lebih besar, lebih kecil. Lebih kecil daripada 5. Kemudian saya buat lebih kecil daripada 4. Dia tak boleh tulis macam ni. Dia tak boleh dalam satu inequality, dia dah ada satu kecil, satu besar. Tak boleh. Dia mesti
Kalau di antara, mesti guna lebih kecil saja. Dua-dua lebih kecil. Jangan kamu nak fikirkan nak kelainan, kamu buat tukar-tukar ni, tak boleh. Pastikan penulisan di antara mesti macam ni. Okey. Faham ke? Faham. Okey, bagus. Tapi tadi kita belum guna perkataan or ni. Okey, jadi jawapan akhir dia. Okey, untuk jawapan akhir, sebab soalan menggunakan tadi or. Jadi kamu buat penutup dia. Ambil semua sempadan yang ada. 3, 4, 5, 6. Jawapan yang pertama, less than 3. More than 6. Ini jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua. Okey, jawapan yang kedua, between 4 and 5. Bila perkataan or, maka kita mesti guna union ke intersection. Okey, seorang jawab. Ya, sebab or union. Okey, maka jawapan kita ambillah jawapan kita ni. Semua dia lah. Maka cara penulisan dia, x less than 3, union by x between 5, 4 and 5, union by x more than 6. Kemudian tengoklah soalan ada sama dengan tak. Kalau ada sama dengan, letak sama dengan. Okey, macam itulah jawapan dia. Kemudian tengoklah soalan nak apa. Kalau katakan dia minta interval, buat dalam penulisan interval negatif infinity sampai 3. Ini kalau soalan minta interval. Sampai infinity. Ini kalau soalan ni minta interval. Ini dia panggil piecewise function. Maksud dia dalam satu fx tu kita ada lebih daripada satu function. Itu yang kita panggil piecewise. Ni. Yes. Mana dia punya ni? Yes. Tak boleh. Yes. Okey, ini tu. Sebab kita ada dua function. Okey, soalan yang pertama, kita nak cari inverse. Masalahnya fx kita ni bukan satu. Dia ada dua. Bila ada dua, maka kita kena cari inverse tu dua kali. Untuk soalan A ni, terpaksa kita buat dua kali cari inverse. Ni 4x less than 52. Okey, saya cari yang pertama, FOF. Mesti guna cara ni untuk cari inverse. Jangan guna cara lain. Okey, ni maksud dia saya akan gunakan fungsi f, tetapi x ni kena tukar. Kena tukar dengan cara tukar kepada f inverse. Ni f inverse. Yang sebelah kanan tak payah buat apa-apa. Kita salin. Jadi kalau saya jadikan inverse ni sebagai tajuk, so x minus 2. Okay. So inverse kita yang pertama, kalau ikutkan interval ni, jawapan dia adalah x minus 2. Itu yang pertama. Kemudian kita ada satu lagi graf, ln x tambah 3. Sama juga, kita akan cari FOF inverse samakan dengan x. Okay. Sekarang ni kita punya graf yang kedua, ln. Graf yang kedua kita ln. Okey, ini katakan ini saya padam dulu. Okey, fungsi yang kedua adalah ln. Okey, mana kita punya ln. Okey, ln x tambah 3. Okay, jadi bila nak cari inverse, mesti guna cara ni. Jangan guna cara di sekolah. Okey, ini maksud dia
kita akan gunakan function ni, tetapi X tu ganti dengan inverse. Ini mesti ganti dengan inverse. Itu dia punya kaedah dia. Okey, jadi sebelah kiri ni ln in bracket F inverse tambah 3. Sebelah kanan, ini kenapa pula saya tulis ni? Dia sepatutnya okey, kita betulkan sikit. Okey, yang ini sebelah kiri ya. Sebelah kiri, kemudian kita akan samakan dengan sebelah kanan. X tambah 3, okey. So, kita akan samakan dengan X. Sebelah kanan jangan usik, biarkan. Kemudian saya akan hilangkan ln. Saya akan hilangkan ln, pasangan dia adalah eksponen. Maka dia akan jadi eksponen. Hilangkan ln mesti jadi eksponen. Maka F inverse sama dengan eksponen X tolak 3. Okey. Jadi kita dah ada dua inverse. Okey. Yang ini tadi dia punya syarat untuk X less more than negative 2. Okey. Jadi jawapan akhir untuk inverse, disebabkan function asal dia ada 2, maka jawapan akhir pun kena 2 jugalah. Okey, yang pertama tadi. Oh, okey. Dari segi penulisan ni sebenarnya ini tak boleh ni. Kita kalau nak buat penulisan, dia sepatutnya salah satu je yang sama dengan. Ini kamu betulkanlah. Okey, yang penting salah satu sama dengan dari segi penulisan. Pilihlah sama ada sama dengan tu di atas atau di bawah. Okey, kalau yang ni salah ni, cara penulisan salah. Dia tak boleh dua-dua sama dengan. Okey, jadi saya kena padam satulah. Okey. Boleh setakat ni? Okey tak? Boleh okey. Nak tanya boleh tanya terus. Okey, soalan yang kedua. Okey, kita dah find inverse. Hence state the domain and range. Okey, maknanya kita tengok balik soalan. Jawapan kita tadi. Kita nak dapatkan domain of inverse. Dia kalau nak mudah, kita patah balik kepada soalan. Soalan fx sama dengan x tambah 2 tambah 3, ini untuk model. Okey, kalau kita refer pada domain of F, okey, domain of F ni dia semua nilai ni boleh ni. Betul tak? Semua nilai. So, real number. Range pun sama juga ni. Kan range pun sama juga. Ingat yang domain untuk X, yang ni untuk Y. Okey, dua-dua inverse, dua-dua adalah real number. Maka ingat, domain untuk F dia sama dengan range untuk F inverse. Dia terbalik. Range of F dia sama dengan domain of inverse. Okey, so jawapan dia adalah dua-dua real number. Okey, faham? Okey tak ni? Saya memang akan tulis real number. Real number. Ataupun you kena tulis negative infinity sampai infinity. Kita ada dua graf. Okey, bila saya ganti X sama dengan negatif 2, okey,
Ini kita punya graf yang pertama, kurang daripada negatif 2. Okey. Sepatutnya kita akan buat macam inilah. Untuk graf yang pertama, sepatutnya kita ada graf straight line. Ini negatif 2 kosong. Okey, tetapi graf kita untuk kurang daripada negatif 2, maka dia akan buat macam ni. Baik. Tu yang pertama. Kemudian graf yang kedua, fx sama dengan ln x tambah 3. Ini adalah graf graf ln. Graf ln. Untuk graf ln dia ada dua step. Yang pertama, kalau yang di bawah ni, maksudnya kita akan kira dulu. Bila x kosong, maka kita akan dapat ln 3. Maka graf mesti langgar pada ln 3. Kan? 3. Kemudian sempadan kita adalah negatif 2 kan? Okey, kamu kira sikit, negatif 2 ln negatif 2 tambah 3 ln 1. Ln 1 berapa nilai dia? Ln 1 kosong. ya, ln 1 kosong. Maka graf kita nanti dia akan jadi macam ni. Zas. Kan graf kita. Yang pertama ni untuk x tambah 2. Yang ni untuk ini untuk ln x tambah 3. Okey. Jadi kalau kita nak dapatkan yang tepat, okey, saya lukis graf. Okey, macam itulah. Okey, jadi kalau kita nak lukis yang tepat ni kamu kena ambil ni y, yang ni x. Okey, tadi kita dah buat tadi graf yang pertama tadi adalah yang ni. Ini paling negatif 2 kan. Yang pertama, lepas tu saya ada graf untuk log. Untuk ln tadi. Dia macam tu lah. Ni saya lukis cantik sikit lah. Ni sepatutnya lurus, ni lurus. Okey, kemudian bila kita nak lukis, ini sebenarnya ini adalah graf fx. Ini asal. Kemudian kita nak lukis graf untuk inverse. Kita akan pantulkan pada x sama dengan y. Ini saya ni kamu kira ni berapa ni? Ni kira sikit. Bila kat sini y x yang kosong. Kira sikit. Ni saya kira sikit ni. Ini yang kedua settle. Yang ketiga saya tambah sikit lah. Bila y kosong, maka ln x tambah 3 sama dengan kosong. X tambah 3 I kuasa kosong. Maka x tu adalah tolak 2. X tolak 2 ke? Ni ln tolak 2. X sama dengan tolak 2. Apa pula x tolak 2? Bila, okey, ini salah ni. Ni bukan, ini kita tengah sikit. Kita cari x kosong. Salah. Bila x kosong, maka f kosong sama dengan ln 3. Ini maksudnya nilai dia ln 3 lah ni. Ln 3. Okey, jadi bila kita nak lukis graf yang baru, kita akan ambil macam ni. Kalau y tu ln 3, maka inverse dia adalah x tu ln 3. Okay. Kalau x dia negatif 1, negatif 2, maka inverse dia adalah negatif 2. Y itu negatif 2. Kemudian kamu sambunglah. Ini saya ambil. Sambunglah, sambung. Yes, macam tu.
Betul lah. Ini adalah graf inverse. Okey. Maknanya kalau kita jumpa soalan untuk lukis graf fx dan inverse, kita tak perlu lukis berdasarkan function dua-dua ni. Kita hanya lukis satu je. Okey. Kita lukis satu je. Asas biru. Kita hanya lukis satu je. Lepas tu nak dapatkan graf yang kedua ni, kita pantulkan pada y sama dengan x. Nanti kita nampak yang ni akan pergi ke bawah. Yang ini x sama dengan negatif 2. Dia akan jadi y itu yang sama dengan negatif 2. Okey. So macam itulah.